ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดRahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam muhibbah, salam sejahtera kepada kaum muslimin dan muslimat dan kepada penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan Tuhan beri peluang kepada kita, beri masa kepada kita dan we umur kepada kita dapat sama-sama kita beribadat kepada Allah dalam keadaan kita selaku orang beriman kepada Allah Ta'ala. Penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini satu benda yang kita kena syukur benar-benar kepada Allah Ta'ala, iaitu Tuhan termasuk kita semua dalam orang beriman kepada Allah. Masya Allah, orang beriman ni untung besar. Oleh itu, kaum muslimin muslimat, Tuhan hantar musibah kepada kita, berbagai-bagai musibah. Hak lepas mari dah kita menghadapi satu musibah terturut Allah Ta'ala, iaitu hujan dan banjir, menyebabkan orang Islam dan manusia setengah bahagian itu terselam, tergelam dalam air. Tapi Alhamdulillah, ada badan-badan yang memberi pertolongan. Jadi malam ni Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala, kita boleh berada dalam suasana setiap minggu dalam rancangan Jalanan Islam. Setiap hari Isnin, malam Selasa, jam 8 sampai 9:30 malam. Dan sejak setengah kita bersama rancangan Jalanan Islam secara langsung melalui Yatim TV. Alhamdulillah, ini satu rancangan yang kita cuba nak tazkirah supaya dapat kita mendekati Allah dan beribadat mengikut cara yang ditunjuk ajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hari ini hari Isnin 4 Jamadil Akhir 1442 bersamaan dengan 18 Makarakum 2564. Penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, cuba kita rujuk kelik dalam hidup kita. Musibah itu hantar mari lepas banjir siap dah, tu hantar Covid rok 2 pula dah. Masya Allah, Covid ni sengaja Tuhan nak hantar mari di permukaan bumi Allah ni. Satu di antaranya tak ada ubat lagi. Ubat tak ada lagi. Dan satu musibah ni nak ayat kata orang yang tipu musibah Covid-19 ni, Covid-19 ni, satu rasa lidah dia tak dapat kecak rasa. Masya Allah. Ini satu benda yang kita nak fikirlah. Yang kedua, hidup yang ada bahawa tak dapat rasa, kata tak dapat hidu, kata bahawa apa je kita hidu tu. Masya Allah, begini teruk sangat tu penyakit musibah tu hawi tu.
Tapi bagi orang beriman, Nabi ajar dah. Nah, apabila tipa musibah macam ni, nah, taun macam ni, Nabi ajar doa. Nah, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Tapi alhamdulillah penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, banyak orang kita yang pandai doa ni. Alhamdulillah. Awak kata dengan hubak saja kita belum lagi bertemu, maka doa satu hubak yang akan jaga sekat kita daripada musibah yang macam ni, dah COVID-19. Alhamdulillah, penonton, satu lagi yang kita sangat-sangat syukur kepada Allah Ta'ala, Tuhan kita selaku orang beriman. Tapi setengah tersedar, setengah masyarakat tak sedar. Cuba kita perhati dah. Banyak ayat-ayat Allah yang cerita royak tahu kepada orang beriman, dan sebagai pagar umpamanya, sebagai tambih mengingati bahawasanya orang beriman kena jaga macam ni. Maka kita selaku orang beriman ni, apabila ayat Quran mari kata, dah contoh, nak contoh kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini kita orang beriman semua lah penonton. Sudah penonton ada tengok rancangan Jalan Islam ni, termasuk fok kita semua. Cuma kita nak serah atau kita kedak Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu. Kalau kita serah, ya Allah, Tuhan suruh kita jaga diri kita, keluarga kita daripada api neraka. Ini Tuhan ada ayat belah-belah nah. Tu. Lain-lain ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang beriman, Tuhan suruh beringat, janganlah harta kamu dan anak kamu tu membawakan kita terlupa, tidak mengingati Allah Ta'ala. Mana Tuhan jaga belah-belah. Cuma kita tahu kata kita tu termasuk dengan ayat yang mana Tuhan sebut dalam Quran. Nampak? Tu. Oleh demikian malam ni kita selaku orang beriman, kita nak lagu mana? Kita serah kata ayat Quran yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, kita kena amal dah. Nampak? Tapi malam ni Pak Fikri nak bawa kita penonton semua kaum muslimin muslimat ni di satu sudut. Hak ni kita nak ayat cara hidup atau munizamul hayat yang tertentu kepada orang beriman. Buat kita dah. Ibu apa tak usah takutlah. Penonton tak usah bimbang lah. Buat kita dah. Kita nak kecek malam ni. Gapo dia? Kita nak kecek masalahnya. Hidup dalam keadaan orang beriman hidup macam mana? Hidup dalam keadaan orang beriman hidup macam mana? Lebih pergi dunia hari ni. Pinangผู้ศรัทธาทั้งหลายครับค่ำคืนนี้เราต้องชูกรต่อ Allah ครับที่ Allah ให้โอกาสได้ทำหน้าที่เป็นมุมินที่สมบูรณ์ได้ปฏิบัติศาสนกิจประจำวันเป็นที่เรียบร้อยและ Allah ได้ทดสอบกับมุซีบะห์ทั้งหลายแลนะครับ Allah ทดสอบกับฝนตกซึ่งก่อให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็ผ่านไปด้วยดีอัลลอฮ์ส่งโควิด -19 มารอบสองเราก็กำลังป้องกันและระมัดระวังอย่าให้โรคร้ายโรคเนี่ยซึ่งอัลลอฮ์ตั้งใจที่จะส่งมายังโลกนี้เพื่อจะให้เราได้ระมัดระวังแต่อิสลามสร้างเกราะป้องกันเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในวิถีชีวิตของเราแต่ละวันถ้าเราเข้าใจอายัดของอัลลอฮ์ที่ขึ้นต้นอายัดด้วยว่ายายุฮัลลาจีนาอามานูนั่นไม่ถึงว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายคือพวกเรานะพวกเราทุกท่านที่นั่งอยู่หน้าจอทีวีอยู่ตอนนี้คือพวกเราอัลลอฮ์ได้เตือนได้ให้เราสร้างเกราะป้องกันในเรื่องของการกระทำความผิดทั้งหลายแหล่นะว่าเราจะต้องป้องกันอย่างไรค่ำคืนนี้ในมิติของเราจะสร้างอย่างไรชีวิตของเราซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเลยนะครับว่าเราเป็นผู้ศรัทธาจะใช้ชีวิตอย่างไร
ค่ำคืนนี้พอฟิกรีจะนำทุกท่านมาพูดคุยตัซกิเราะห์ในหัวข้ออยู่อย่างผู้ศรัทธาเราจะอยู่อย่างไรอัลฮัมดุลิลละห์ค่ำคืนนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากร2 ท่านนะครับท่านแรกท่านอุสตาดซอฮะไทยสนิทอัซฮาร์อัมดุลลอฮ์และอีกท่านหนึ่งท่านรอมฎอนโตโดนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับkaum muslimin muslimat malam ni kita nak kita perhati molek kita orang beriman dah kita nak duk lagu mana sesuai dengan orang beriman yang satu Tuhan redha amalan kita, yang kedua Tuhan beri rahmat kepada kita, yang ketiga Tuhan mempermasukkan kita semua ni ke dalam golongan orang yang takwa kepada Allah. Masya-Allah. Siapa dia telah masuk dalam golongan yang Tuhan harap orang kata takwa kepada Allah, nescaya kita bersukun samret. Nah, jaya dunia dan juga akhirat. Baik. Kau ada klik kepada Ustaz Azhar Abdullah ataupun Ustaz Sahad Taisanid. Dia kata hidup lagu mana? จะใช้ชีวิตอย่างไรนะสลากูกิตอเกบริเมในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเราจะใช้ชีวิตอย่างไรจะให้ได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ตะอาลาครับคำคืนนี้เชิญอุสตาดซอฮ์ทัศนีครับเชิญครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala bagi peluang kepada kita malam ini sama-sama kita boleh duduk bersama dalam ruangnya jalanan Islam, sebagai satu ruangnya untuk menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan masa yang lebih kurang sejam lebih-lebih ni, mari sama-sama kita ikhlas pada Allah Subhanahu Taala. Kita sama-sama belajar, sama-sama cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pihak POA saat ini dapat pengerusi ataupun pula mengerjakan yang bagi soalan kepada kita saat ini nak hidup bagaimana untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu soalan yang penting, satu soalan yang besar bagi kita orang beriman ni. Tak dapat tidak kita kena reti dan kena tahu tentang kehidupan kita, kelakuan kita, kedudukan kita, selaku orang Islam dan orang beriman pada Allah Subhanahu Taala. Kalau kita tengok dalam cara hidup sebagai agama bagi orang Islam ni adalah cara hidup kita mengikut Quran ya Allah Ta'ala hantar mari sebagai wahyu, dan mengikut cara Nabi, cara pelaksanaan iaitu ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil sejak bangun tidur sampai tidur. Kita bangun tidur sampai kita tidur pula. Mana tu riyabut kita tu mesti kena mensunnahkan hidup kita tu seperti mana hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang beriman yang paling sempurna sekali tak ada lebih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain pada Allah Taala kita hidup, selain Allah Taala kita jadi manusia, kita hidup, dan Allah Taala bagi pada kita agama, dan Allah Taala bagi pada benih kepada kita benih iman untuk percaya kepada Dia. Kalau kita tengok dalam suratul Baqarah pada awal tu, sebagai satu jawapan yang cukup bagi kita untuk nak kaji tentang masalah manusia itu sendiri, yang mana Allah Ta'ala bagi manusia kepada tiga bahagian manusia. Dan di antaranya orang beriman. Orang beriman, orang takwa pada Allah, orang muhsinin itu masuk orang beriman belaka. Mula pada orang Islam,
kuatnya Islam dia, tegaknya Islam dia, akak jadi orang beriman. Nah, Islam dengan iman. Islam ni ceng patibat, iman ni ceng faham sabta. Nah, tu. Mana dua tu yang kapuh lagi, tubik jadi orang takwa pada Allah, orang muslimin, orang suka baik. Dan Allah Ta'ala bagi pula kepada orang kafir, hak tuangkan kam dengan orang Islam tu, orang beriman tu, kufur. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu, kita ngaji dah. Dan golongan yang tiga iaitu golongan hak orang panggil kalau kita orang Islam ni paling bahaya sekali, kerana golongan ni ia tak kenal pada kafir, bahkan dia duduk lewat dengan kita orang beriman, iaitu orang munafik. Jadi tiga-tiga ni kita kena belajar belaka. Nah, tiga-tiga sifat ni, tiga-tiga kelakuan hidup ni kita kena belajar belaka. Bukan belajar hanya sifat muasafat orang beriman je dah. Bahkan kita kena belajar belaka untuk kalau pasang ngaji hak pasang orang kafir, kita nak ambil mengajar sebab gapo Allah Taala murka, sebab gapo Allah Taala laknat dia, sebab gapo Allah Taala hinakan dia, sebab dan sebagainya. Jadi kita malam ni untuk nak fokus pergi kepada beriman, orang beriman. Dalam Quran 90 kali lebih Allah Taala nidaur Rahman, panggil Allah Taala ya allazina amanu. Kata Hasan Al-Basri kalau sebut kata ya allazina amanu, kita kena sahut, kita kena menyahut. Nah, ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam, ya saya nak puasa, seolah-olah gitulah. Dah faham dah. Mana kata setiap ayat yang Allah Taala sebut dalam Quran ya allazina amanu, mana kata kita orang beriman, nah kita kena terima panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan gapo dia iman? Nah, kita pergi situ dulu. Gapo dia iman? Iman qaulun bil lisan, kita kata dengan lidah kita, wa tasdiqun bil janan, dan kita membenarkan dengan hati kita, wal amalu bil jawarih ataupun bil arkan. Kita buat amal dengan anggota kita. Mana kata nak sempurna iman tu kena pekap dua sang pekap. Dari segi kata kita, dari segi hati benar kita, dari segi perbuatan. Kalau sekadar kata apa tak buat, mana kata tidak sempurna keislaman dia dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak hidup lah mana? Nak hidup macam mana? Nak jadi orang Islam, orang beriman yang sempurna dan dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tengok darajat ataupun kedudukan orang Islam, orang beriman ni banyak sudut. Dan sebab Islam kita ngaji dah, Islam ni agama sempurna. Dan agama sempurna sama ada di segi akli, akal fikiran, dari segi rohi, dari segi sebelah dalam kita ni, dan cip winyan kita ni, lepas tu dari segi jasadi, dari segi tubuh badan. Jadi manusia nak sempurna ni dia kena sempurna setiap segi. Segi akal dia, segi roh dia, dari segi tubuh badan dia. Jadi kita nak pergi sempurna satu-satu bucu tu tak boleh. Dan kita kena pisah jadi sempurna setiap bucu. Kalau akal ni mikir benda molek, kalau winjan ni ikat dia dengan Allah Ta'ala, kalau anggota ni wa amal dan gerak dia tu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ayat kata kalau kita tengok dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok satu sudut orang Islam di segi guna harta. Kalau kita tengok nak hidup lagu mana dah? Puan tanya nak hidup lagu mana? We dapat kepada Allah Taala dan hidup biasa orang beriman. Kalau dari segi harta, Nabi kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat sadaqatun min malin. Hal ni jelas kalau orang beriman ada puasa ini mana hal ni orang beriman sejati. Tidak kurang harta dia melalui sedekah dia. Nah, jadi kalau saya buat pun satha ke kan bericaเป็นorang panggil เป็นกิจวัตร nah กิจวัตรประจำวันของมุสลิมผู้ศรัทธา mana kata sedekah dia tu bahasa kata tak kurang daripada harta dia sebab dia sedekah, suka sedekah, suka bantu, suka tolong, suka keluarkan harta dia ke jalan Allah, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok di sudut tu, di sudut kancai sabsin, nah cara pakai guna duit, cara apa semua tu, mana kata ada dalam winjan hati orang beriman ni setiap kali dia sedekah dia tak ada rasa kurang. Dia tak serupa dengan orang biasa tu. Dan orang Islam biasa ni kadang-kadang dia rasa kata dia sedekah habis. Nah, tidak ada balas, tak ada rasa ada balasan, tak ada rasa Allah Taala tambah.
dan sebagainya. Itu di sudut cara peribadi masalah guna harta. Dan kalau kita tengok, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Illa izzah. Allah Taala tidak tambah bagi orang hamba yang beri maaf ke orang ni kecuali kemuliaan. Orang suka beri maaf, orang beriman ni kalau dari segi sangkom ni, apabila dia bergaul dengan orang, dia suka beri maaf ke orang. Suka maaf ke orang. Kita tengok Nabi je lah. Kita tengok Nabi SAW jelas dalam Mekah 13 tahun, 10 tahun di Madinah, jelas Rasulullah SAW tunjuk perangai beri maaf ke orang, suka beri maaf ke orang ni sangat-sangat jelas Rasulullah SAW. Nah, kita tengok Allah Ta'ala tak tambah kepada orang yang suka beri maaf malaikat izzah, kemuliaan. Semua kita nak kemuliaan, tetapi kita cari kemuliaan hak sebenar tak temu. Kerana apa? Kerana kita tidak ada orang beriman yang sempurna. Sebab tu kalau jadi orang beriman yang sempurna, dia suka beri maaf ke orang. Kerana apa? Kerana dia nak dapat izzah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan a'azzana Allah bil Islam, supaya Sayyidina Umar kata tu. Allah Taala muliakan aku ni kerana Islam. Sebab tu kita tak ada nak mulia lain pada mulia yang Allah Taala bagi. Dan sekali lagi, wa ma tawadda'a ahadun lillah, tidak rendah diri seseorang kerana Allah illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah Taala angkat dia. Kalau kita tawaduk dengan Tuhan, kalau Allah Taala angkat darajat kita. Jadi orang beriman kena duduk situ. Kalau kita kata kita orang beriman, kita rasa duduk takabur, kita rasa duduk besar diri, kita tak ada berendah dengan Allah, tak ada rasa nak semaya, tak ada rasa nak berzikir, tak ada rasa nak baca Quran, tak ada rasa nak tolong orang, tak ada rasa nak buat baik ni, mana kata kita belum tentu lagi kita jadi orang beriman yang sebenar, orang beriman yang nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tengok dalam 3 mitik. Mitik di segi guna harta, mitik di segi orang panggil pergaulan kita dengan orang, dan mitik di segi orang panggil kita ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ya beza. Beza teruk kita tengok. Sebab tu Tuhan kata dalam satu ayat surah Al-Imran, kalau kita tengok dalam masa berlaku peperangan Badar, semasa Nabi perang Uhud, perang Uhud, ada di kalangan beberapa orang sahabat, orang panggil hati dia duk fikir masalah harta, pasal dan sebagainya, sampai timur Allah Taala kecek panjang dalam surah Al-Imran. Di antaranya ayat akhir surah Al-Imran, Tuhan mari tanya kata, afaman ittaba'a ridwan Allah kaman ba'a bi sakhatin min Allah. Afaman ittaba'a ridwan Allah, sama ke tak? Orang yang ikut keredaan Allah Ta'ala, duduk bawah naungan Allah Ta'ala, duduk bawah jaga Allah Ta'ala, mana orang beriman lah. Sama ke tak? Orang yang beriman dengan Allah, orang taat pada Allah, orang turut perintah Tuhan, kaman ba'a bi sakhatin min Allah, seperti mana dengan orang yang deraka pada Allah, orang yang tak baik dengan Allah, sama ke tak? Jawab dia tak sama. Walau Tuhan tak ada jawab dalam ni, tapi orang panggil Allah Ta'ala tanya, nak kita perhati, faham kata orang beriman, orang duduk bawah redha Tuhan ni, hidup dia tak sama. Tak sama. Kedudukan dia, perangai dia, akhlak dia, tingkah laku dia, kecek dia, apa tak sama. Nah, kalau kita tengok di segi keberkatan hidup dia pun tak sama, keberkatan rumah tangga dia pun tak sama dengan orang biasa. Sebab tu kita orang beriman tak boleh sama dengan orang biasa. Kalau kita berasa kata kita iman kita kuat, iman kita tu kuat dengan Allah SWT, makna kata di segi setiap segi, dari segi peribadi kita, di segi hubungan kita dengan Allah, kita kena beza dengan orang-orang biasa. Itu di antara Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak-banyak lagi ayat Allah SWT yang mari duk cerita tentang orang beriman, kelakuan dia tu sangat-sangat beza dengan orang-orang biasa. Dan kalau kita tengok sahabat sendiri, gapo semua tabi'in, kalau kita tengok sahabat ni gapo jelas lah. Tengok sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat lain, 10 orang mubasyirin bil jannah, gapo semua tu beza teruk. Dan kita tengok gapo tu, buat iman dia kuat. Dan iman dia, tahan iman dia kuat, lepas tu membawa kepada kan patibat Islam dia pun jadi soklong dengan iman kuat saat ni. Dan lepas tu dia boleh nampak zahir keimanan dia dan keislaman dia tu kepada masyarakat. Sebab tu saya seru kepada sidang penuntut semua yang kita sedang duk menonton ni, mana tahu kita nak buat lagu mana di hari ini untuk mencontohi Nabi dan sahabat-sahabat yang
tabi'in demi untuk kita nak suluh tengok kata email Nabi, email sahabat tu pekat mana dia bawa pergi siapa ridwanullah alaihi radhiyallahu anhum wa radu'an, bukan radhiyallahu anhum saja dak, wa radu'an pula. Kita radhiyallahu anhum, nak radhiyallahu anhum tapi wa radu'an tak sah. Dan nak Tuhan redha kita tapi hak Tuhan qada atas kita tak sah. Sahabat dak radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya redha dengan apa yang Allah Taala takdir. Supaya kita duduk dalam keadaan ni, keadaan COVID, keadaan apa semua kita tengok dari segi menekat kita tengok Malaysia tu masya-Allah kuat dah. Hidup merebak sampai 2-3 ribu. Nah, sehari pak kita pun sampai 300 lebih dah. Mana kata di hari ini kita ingat bahasa itu adalah satu ujian Allah Taala kepada kita, dan kita lagu mana hidup dalam likungnya, hidup dalam crop hak Allah Taala ajar, dan Nabi sudah tunjuk cara-cara, dan orang panggil orang mahal-mahal dari segi capak dan di hari ini sarana suk dan sebagainya, mari hidup orang panggil one crop dalam untuk nak jaga pongkan kita daripada penyakit-penyakit. Maka kita orang beriman tu satu pengukuran juga. Kalau kita benar-benar orang beriman yakin dengan laksuk hak Tuhan ni, laksuk hak Nabi tu, kita nak jaga. Bukan duk tak kara, bahasa kata tak apa, bahasa kata jauh, jangan sama sekali. Ini orang beriman dia beza. Nah, orang beriman ni dia beza dengan orang yang tidak beriman, orang kafir. Lepas tu kalau dengan orang munafik kau turut lagi. Dan sebab tu kita jaga diri kita menjadi orang beriman kepada Allah Taala, betul-betul kita kecek benar-benar, betul-betul kita yakin dengan Allah Taala dengan benar-benar yang datang kepada Allah, dan kita beramal mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai pusingnya pertama, dan mungkin kalau ada masa pusing kedua saya nak ayat ciri-ciri ataupun sifat-sifat orang beriman itu lagu mana dah lagi insya-Allah taala. Maka untuk pusing pertama sekat tu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ทุกท่านครับค่ำคืนนี้เราจะบอกว่าอุสตัดซอฮัดได้บอกไว้ว่าหลักจริงๆในการดำรงชีวิตหรือว่าวิถีชีวิตมุสลิมนั้นประเด็นที่หนึ่งครับท่านบอกว่าเราต้องดูในอัลกุรอานธรรมนูญชีวิตในอัลกุรอานว่าอย่างไรเราต้องยึดถือเป็นหลักการที่เข้าสู่ก้นบึงของหัวใจให้ได้ด้วยพลังศรัทธาที่เข้มแข็งและประเด็นที่สองต่อมาก็คือการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการกระทำและก็การปฏิบัติที่อัลลอฮ์ยอมรับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับในชีวิตของเราแต่ละวันฉะนั้นการที่เราจะเป็นผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งและก็ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ตะอาลาเราต้องปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกมิติของชีวิตนะครับอันนี้สำคัญและท่านบอกว่าในบรรดามนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยมันแบ่งนะครับออกมาเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อันนี้ชัดเจนนะครับอัลลอฮ์บอกว่าคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์รับรองแต่โลกนี้จนถึงโลกหน้าแล้วอัลลอฮ์จะเอาออกจากความมืดแห่งญะฮิลิยะห์นี่นำไปสู่แสงสว่างแห่งอีหม่านและศรัทธาต่ออัลลอฮ์อันนี้ชัดเจนครับกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั่นก็คือคนกาเฟรนะครับอันนี้เห็นชัดเจนแต่ที่น่ากลัวก็คือกลุ่มที่3ครับก็คือกลุ่มกลับกรอกหรือว่ามุนาฟิกกลุ่มนี้ส่วนมากวิถีชีวิตจะอยู่กับสภาพการเป็นมุสลิมนะครับแต่ที่อุสตัดซอฮัดบอกไว้ว่าที่เรากลัวที่สุดกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราเชื่อเราเข้าใจว่าเราเป็นผู้ศรัทธาแต่ในขณะเดียวกันวิถีชีวิตของเราตกในสภาพของกาเฟรในสภาพของพวกกับกรอกหรือว่ามุนาฟิกอันนี้เรากลัวครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเอาเครื่องมือมาวัดชีวิตเราแต่ละวันนะครับในการดำรงชีวิตนั่นก็คืออัลกุรอานและก็อัลฮะดีษฉะนั้นค่ำคืนนี้อยากจะฝากกับพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านว่าเราเอากุรอานและก็หะดีษมาวัดชีวิตเราแต่ละวันว่าเราดำรงชีวิตตามกรอบของอัลกุรอานหรือเปล่าแบบฉบับตามแบบฉบับของท่านนบีหรือเปล่าเราเป็นห่วงครับกลัวว่าเราทำไปทำมาสุดท้ายนะฮะไม่ได้อยู่ในกรอบของสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอไปถึงต่อหน้าอัลลอฮ์
ต่อศาลอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาเรากลัวครับพระองค์เองก็กลัวครับนะไอ้สิ่งนี้เราจะฝากพวกเราครับและอัสตัดบอกว่าในกุรอานนี่มี90กว่าอายะห์ที่บอกว่าโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะให้พวกเรารู้สึกว่าเรานั่นแหละที่อัลลอฮ์บอกกับอายะห์นี้นะถ้าเราไม่รู้สึกแสดงว่าอิมานเราอ่อนแอมากเราจะทำอย่างไรจะทำให้อิมานตรงนี้เราเข้มแข็งครับและที่สำคัญที่สุดผู้ศรัทธาเราต้องปฏิบัติตามอย่างที่นบีบอกอุสตัดซอฮาบได้บอกตัวอย่างว่านบีบอกว่านะครับผู้ที่ซอดาเกาะห์นี่นะครับทรัพย์สินของเขานบีบอกว่าไม่ลดลงเลยนะครับหรือว่าสิ่งที่เขาซอดาเกาะห์ไปแล้วทำให้ทรัพย์สินของเขาลดลงไม่เลยครับอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนอย่างแน่นอนครับสองที่อุสตัดซอฮาบได้บอกว่าคนที่อัลลอฮ์ตะอาลานะฮะจะเพิ่มพูนกับคนที่ชอบให้อภัยคนอื่นนั้นนะครับเพิ่มพูนอะไรครับนั่นก็คือเกียรติจากอัลลอฮ์ตะอาลาฉะนั้นค่ำคืนนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราฟังเรารู้เราจะทำอย่างไรให้เราอยู่ในกลุ่มนี้เราได้รับการเพิ่มพูนริซกีจากอัลลอฮ์จากซะดะเกาะห์ของเราเป็นคนที่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ตะอาลาจากการเป็นคนที่ชอบให้อภัยคนอื่นpenonton hormati sekalian kita nak buat lagu mana kita boleh jadi rezeki kita tambah melalui sedekah kita kena yakin ini hadis Nabi yang kedua kita jadi seorang pemaaf sebab orang pemaaf Tuhan akan beri kemuliaan Tuhan akan tambah kemuliaan kita kena yakin nescaya kita akan ditambah oleh Allah Ta'ala iman kita dan amalan kita hidup kita Tuhan redha baik kita nak klik kepada Ustaz Ramadan ada sudut mana Ustaz Ramadan nak tambah lepas tu kalau nak minta Ustaz Ramadan rajak kata dalam hidup kita hari ni kita nak buat lagu mana nak hidup ni tu hereda kita nak buat tu baik benda hak orang panggil kita nak buat tapi bukan sunnah Nabi bukan hak Nabi suruh buat bukan hak Tuhan suruh buat nak buat tu baik nak kikih buat tu baik supaya kita nak itu hereda hidup kita nampak Ustaz Ramadan kita nak buat sudut lagi kita nak tambah cara mana kita nak wih Tuhan tu redha amalan kita dan kita nak buat lagu mana kita nak buat tu baik benda hak Tuhan tak suruh Nabi tak suruh kita buat kita takut benda kita buat akhir-akhir bagi depan Allah Ta'ala mecai bukan kita nak Ustaz Ramadan buat tu baik sikit insyaAllah fadal masyukurah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang mulia Po'o dan Ustaz dan ibu bapa yang dimuliai Allah sekalian, alhamdulillah malam ni kita duk mari bicara tentang hidup orang beriman. Fok kita semualah hidup orang beriman ni masuk fok kita semualah. Tak ada orang lain daripada fok kita ni. Hak mama-mama, ayah-ayah duk dengar ni, insya-Allah Allah Taala jadikan fok kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup tak dunia tak ada nak gapo kali. Kalau tak jadi orang beriman, jadi orang munafik. Nauzubillahi min zalik. Jumpa kita duk pelaga bahu kok menara, pelaga bahu kok bakok, pelaga bahu kok mana. Ya ada 3 golongan ni hak Ustaz sebut tadi lah. Mau jumpa dengan orang kafir, mau jumpa dengan orang munafik, mau jumpa dengan orang beriman. Alhamdulillah. Minta Allah Ta'ala jadi kita orang beriman. Jadi hidup orang beriman ni nak hidup turut cara lain tak boleh. Nak hidup turut cara gapo dia hatu kan, nak hidup turut cara kitab-kitab lain tak boleh. Mereka kena turut sunnah Nabi SAW dan Quran dia. Hoding nak jadi orang beriman. Jadi orang beriman kepada dia, kepada Allah. Nak jadi orang beriman kepada Allah, bukan nak jadi orang beriman kepada benda-benda lain tak.
Sebab itu sangat penting bagi hidup kita ada ikhlas, ada ittiba'. Dia ada warning, insya-Allah kita jadi orang beriman yang sempurna. Kalau tak ada ikhlas pun tak ada lagi juga orang beriman dah. Orang tak ada turut sunnah Nabi pun. Tak ada yang legak nak turut gapo tak tahu, nauzubillah min zalik. Turut syaitan ke turut gapo, nauzubillah dah. Lalu tu Tuhan royak mengisyak dah. Kata nak jadi orang beriman kena balah hening, kena jadi orang balah hening, sifat balah hening, gapo balah hening ni. InsyaAllah kita bakal mari tahu malam ni dan kita bakal klik lagi beramal. Mudah-mudahan kita dapat keredaan daripada Tuhan di hari akhirat esok. Kalau kita mai tengok sikit-sikit ya dah. Orang beriman ni Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam goyak. Orang beriman ni seperti pokok tamar. Dan semua dalam pokok tamar tu boleh beri manfaat kepada orang belaka, daripada wah dia, daripada dia, daripada batai dia, daripada gapo, semua hak tamar tu dah boleh beri manfaat kepada orang belaka. Hari ni kita nak orang beriman balas ni. Nak orang beriman balas ni. Insya-Allah kita bakal nak orang beriman balas ni. Kecek pun boleh, wak pun boleh, cik asar pun dia ada. Sijik pun dia ada, cik asar pun dia ada, pada bola pun dia ada, mana-mana tempat dia boleh pergi belaka, dia boleh buat belaka. Okey, karaoke bukan orang beriman, tak ada orang beriman dalam karaoke dah. Berarti dia tu boleh beri manfaat kepada orang belaka. Orang susah dia boleh tolong orang susah. Walaupun dia tak boleh gede, dia hantar bantuan, dia hantar gapo, dia hantar doa, dia hantar gapo ni, orang beriman tak tinggal sama sekali. Ingat molek dah hari ni, mama ya orang beriman seperti nakhlah dan seperti pokok tamar. Boleh beri manfaat, boleh beri faedah belaka kepada orang benda-benda yang baik. Bukan kata jadi orang beriman kena duduk atas jadah saja dak. Orang duduk susah tapi umah jiran susah pia, orang duduk bah mana dia tak ada duduk padu, tak ada berdoli gapo tu, bukan orang beriman, bukan orang beriman. Orang beriman kena ambil padu belaka. Susah orang gapo semua tu. Sama buku anak, buku gapo isteri, buku gapo. Bukan tak doli dak lah. Cara kita orang beriman ibadat, cara kita baca Quran sia sampai malas, maya sia sampai malas tak padu kat orang ni, bukan dah. Kita nak mai perak mula. Kita nak mai perak mula orang beriman, orang yang sangat haiคุณประโยชน์กับผู้คนให้คุณประโยชน์กับผู้คนมุมินผู้ศรัทธาเปรียบดังต้นอินทผลัมไม่ว่าจะเอาส่วนใดของมันไปก็ล้วนเป็นประโยชน์แก่เขาทั้งสิ้นhal ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hari ini kita ร่วมกันเป็นผู้ศรัทธาที่สามารถให้ประโยชน์กับผู้คนให้มากที่สุดให้ประโยชน์กับผู้คนให้มากที่สุดอินชาอัลลอฮ์เราจะเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดไม่ใช่ว่าต้องอยู่ที่มัสยิดตลอดไม่ใช่ว่าต้องอยู่ที่ไหนที่สักแห่งตลอดนะไม่ใช่นะเราสามารถให้คุณประโยชน์กับคนอื่นได้อย่างมากมายเลยนะวันนี้เราต้องเป็นคนหนึ่งที่สามารถให้คุณประโยชน์กับคนทั้งหลายได้ Kalau kita jadi orang beriman baik tu dalam kampung kita boleh 20 orang 30 orang maju kampung kita. Orang tu susah kita boleh tolong. Orang susah kita tolong. Orang susah kita tolong. Tak kena boleh jadi tak ada orang makan zakat kali dalam kampung kita. Kalau kita mai pakai sifat orang beriman sungguh. Dan insya-Allah kita nak buat belah mana hari ni. Pakat-pakatlah. Saya sendiri pun pokok kita pakat. Dan boleh tahu dah kata orang beriman ni orang guna payut kepada orang banyak sekali. Tak kira dari segi gapo-gapo. Betul? Mai tengok orang beriman sikit. Orang beriman apabila dengar Allahu akbar ni orang beriman orang yusari'una fil khairat. Dan beromo nak buat baik. Tak boleh dengar orang baik masa nak pergi sujud lalu dah payah benar ni. Dah dengar pun rebel hati kocok masa nak pergi sujud. Bukan tak dengar rebel dia dulu, tengok roja dulu, tengok TV dulu, tengok gapo dulu. Hak ni.
Dari hari ni kita nak buat malah nak yuk radak kita. Semua kita yuk radak belaka, mahkalah kita, yuk radak keru kita, yuk radak gapo semua dah. Kampung kita yuk radak terutama gapo semua yuk radak. Tapi email kita tak ada yuk radak. Nauzubillah min zalik. Tak ada bedah gapo semua yuk radak lah hidup kita dah. Peringkat kita gapo pakak nak yuk radak pakak nak kan pakak belaka tapi kan hak email tu tak ada pihak nak hakik. Hari ni insya-Allah kita pakak mai hakik. Banyak kan dengar nama Tuhan. Banyak kan dengar orang berwasa atau gerung lalu lah. Wasa atau tak boleh duduk lah. Tak boleh duduk lah. Dia depan TV wasa tak boleh duduk lah. Panas lah. InsyaAllah. Itu dah. Alladzina idza zukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ni zadathum imana ni banyak kita dengar Quran. Banyak kita dengar Quran, baca Quran, banyak kita tadabbur Quran, dia banyak sekali. Sebagai orang beriman ni banyak sekali dalam hidup kita ni. Hari-hari kena buat program 2 jam. Terutama dengan kuliah subuh, dengan daripada mana-mana hak orang duk kuliah subuh di hari ni. Dengan hak tekan kita ke di mana-mana tempat sijik-sijik hak duk laisuk pagi-pagi di sijik nara kita ke di sijik mana-mana Islam Nara ke. Banyak-banyak tempat hak duk laisuk pagi-pagi tu. Boleh dengar. Supaya nak yuk dadak email kita. Supaya nak tambahkan email kita. Dengar jangan jadi orang tak seksa Quran. Orang tak seksa Quran, orang ni nak yuk radak email tak boleh. Tak siapa peringkat nak yuk radak email. Hari ni nak yuk radak email kita, banyakkan tadabbur Quran, banyakkan dengar Quran, banyakkan dengar orang duk tafsir Quran, orang gapo Quran. Supaya apa? Yuk kan kita, yuk radak kita jadi orang yang beriman yang sempurna. Jangan jadi orang tak say pada Quran, orang ajak pergi ngaji Quran tak say, takut ke apa dak lah, habis yuk kita dah hari ni. Takut malu nak pergi ngaji kau tu. Buka le TV, buka le YouTube, buka le gapo semua. Dah hari ni ada belaka tak leh lah kata malu lah nak pergi dengan ustaz ni, malu nak pergi kau tu dak. Buka anak cucu buka, wifi buka. Lepas tu wa ala rabbihim yatawakkalun. Hak ni pun sangat penting kalau kita jadi orang beriman. Semua gapo-gapo tu kena mai kepada Allah, kena tawakal kepada Allah belaka. Syarat kita, mengajar kita, gapo kerja kita semua tu tawakal. Ngaji kita gapo semua. Amalan gapo kita semua ni ya tak suk di kita kena tawakal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina yuqimunas solah. Ni marilah. Sebab nak tubik iman ni dia kena yu'minu nabil ghaib. Apabila yu'minu nabil ghaib ya mari. Sebab yu'minu nabil ghaib ni percaya beriman kepada syurga, beriman pada neraka, beriman kepada Allah, beriman pada malaikat semua ni. Ya rasa gerung, rasa takut ke apa semua. Ya mari lalu dah. Allazina yuqimunas solah. Orang beriman lah kau ni. Orang beriman tak tinggal semaya. Tak tinggal semaya kerana harta dia. Tak tinggal semaya kerana gapo dia, kerana peringkat dia. Tinggal semaya kerana peringkat tak boleh tolong dia di hari akhirat esok. Tinggal semaya kerana kebun dia tak boleh tolong di hari akhirat esok. Tinggal semaya kerana anak dia, kerana sibuk kok tu sibuk kok ni, semua tak boleh tolong dia di hari akhirat esok. Dan dia ada orang tinggal semaya for itu, sungguh dia semaya dengan orang baik nak pergi selalu dah. Ustaz diri pun kena prap tua for itu, semua pun pakat-pakat mari prap tua lah. Semua hari ni kita mari pakat-pakat nak peki kita supaya nak yuk radak email kita. Nah, wasa kata orang bebak wasa kata nak pergi sijik ialah hari ni boleh share email kita ni. Email kita ni tengah duk naik. Email kita ni telah kita tu yuk radak dah dah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ni pun. Wa mimma tu ya sebahagian daripada rezeki hak tu hawi. Yang duk wasa kata rezeki mari daripada bijak kita, rezeki semua duit sekok 2 kok mari daripada kita ni pandai, kita ni letih ni naik ku kata dak. Wa mimma dengan molek wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian hak tu hawi kepada kita tu apa tak boleh wi kepada Tuhan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian ya Tuhan nak sikit ya daripada kita. Yang Tuhan wi banyak kepada kita. Satu-satu rai kebong. Apa duit. Apa ribu sehari kita tak boleh. Apa atas kok kita tak boleh sehari. Tuhan nak sikit ya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia boleh wi. Dia boleh infak. Insya-Allah orang beriman ya jalan malah ni. Semaya, sedekah, apa semua ni hidup orang beriman lah kau dah. Ulaika humul mu'minuna haqqan
Kalau kita boleh buat hak ni, kita lah orang yang beriman sebenarnya. Mukminuna haqqan. InsyaAllah kita boleh jalan hidup hak ni. Apabila dengan nama Tuhan ni wasa gerung wasa nak pergi sijik lah dah. Wasa kata tak boleh duduk lah, takut Tuhan. Dan banyakkan kita tu tadabbur dengan Quran gapo, mengaji Quran, dan kita urusan kita gapo semua tu tawakal kepada Allah, dirikan semaya dan keluar tubik sebahagian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ni hak kita nak ni. Lahum darajatun inda rabbihim. Dia nak dapat darajat, iaitu dapat syurga di hari akhirat esok, wa maghfiratun, dan dapat maghfirah daripada Allah, wa rizqun karim. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita beramal 45 sifat ni, kita nak dapat syurga dan maghfirah dan rezeki yang paling mulia di hari akhirat esok, dengan sebab kita jalan jadi orang beriman yang duduk atas dunia ni, jalan 45 sifat hak saya royak saat ni daripada suratul Anfal. Semua ni daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Mau saya mari fangak hak itu, hak yang tahu dah ataupun hak yang tak tahu lagi, hak itu pakak mari beriman. Mudah-mudahan kita jadi orang beriman yang sempurna, kita jadi orang beriman yang haqqa, dan dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok. Bagi saya pusingan yang pertama kadang ini. Alhamdulillah. Kaum muslimin muslimat. Jadi Ustaz Ramadan tambah daripada Ustaz Sahak saat ni nak ayat tu kita boleh cek dah. Hari ni kita boleh cek diri kita, kata kita duk dalam keadaan orang beriman macam mana. Adakah di hari ni kita belum melumba bergubuk-gubuk untuk kita beribadat kepada Allah? Kita bergubuk ke tak? Nah, orang baik tu kita gaduh nak pergi masjid, nak sembahyang jemaah ke tak orang jatuh. Kalau orang tino, bawa orang baik sudah gaduh nak ambil sembahyang, nak sembahyang ke tak? Ni satu, belum buat ibadat. Orang sedekah, kita gaduh nak sedekah ke tak? Hak ni kita tak nak kena tengok dan lain, kita cek diri kita sendiri. Nah, yang kedua, kita di hari ni, adakah kita termasuk orang panggil ahli Quran? Duduk dalam majlis Quran, tadabbur Al-Quran, kita mengaji Al-Quran, kita dengar tafsir Al-Quran ke tak? Kita ada masa ke tak? Tanya diri kita. Kalau kita ada dah benda ni, dua perkara dah kita ada. Kita termasuk orang belum bawa ibadat kepada Allah. Kita termasuk orang yang duduk tadabbur Quran, dengar Quran, reti Quran, dan kita amal dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab kakah ni kita akan termasuk dalam golongan orang beriman, iaitu Tuhan reda dan Tuhan jamin. Hak ni hak penting sekali. Nah. Yang ketiga, kita sendiri tu beriman dengan benar wae secara mana? Tak boleh berigo ni mati esok tu heboh dengan aku we. Kita suruh takut, suruh gemetar, suruh naling. Mana tu iman kita kuat. Tapi kalau ayat menarik dengan aku ni suka tak apa tamada cincai gitu, mana kata iman kita tak agak lagi lah. Tak takut. Tuhan ada ayat dalam Quran yang kata azabun azim, azab yang pedih, yang berat, yang kuat. Kita tak suruh apa lagi, mana tu iman kita kena kacang lagi. Percaya dah menarik tapi tak kuat. Bermakna kita tak boleh nak mengakatkan iman kita. So lagi yang Ustaz Ramadan ayat kata orang beriman dia sentiasa dengan beribadat, solat, sembahyang 5 waktu cukup. Tak ada masalah apa. Kalau kita ada masalah dengan sembahyang, lewatnya sembahyang kita, tak gaduhnya kita, bermakna iman kita masih lagi lemah. Kita patana sikit. Ustaz Ramadan tu sebuah kereta baru, hak running molek dah, update baru molek lagi. Pakai cocok tangan itu hidup dah kereta tu. Kita pun agama iman kita pun nampak dengar orang baik, tak iman kita tambah. Duduk di kita ni, duduk di kita. Yang selaginya kita nak lagu mana hati kita suruh kita belanja jalan Allah. Tuhan akan tambah harta kita tu, dan harta kita tu ada harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Ai benda ni kita kena usahalah. Baik kaum muslimin muslimat. Sebab kita tengok satu hadis Nabi, Pak Anwar kita bakal fikir bersama. Ini khusus bagi orang perempuan Hadis Nabi dari rawahu Ahmad, bermaksud dia
Orang perempuan ni kalau dia semaya cukup 5 waktu. Ni ayat atas cara hidup Islam. Kita nak dekat Allah Ta'ala. Nah, perempuan yang semaya cukup 5 waktu, tak ada mipak, cukup 5 waktu. Nah, jok dia umur yang akhir balik, siapa dia tua, siapa dia rumah tangga, siapa dia mati 5 waktu, tak pelak. Yang kedua, puasa Ramadan, dia cukup. Nah, 29 hari ataupun 30, dia cukup. Dan perempuan yang jaga kemaluan dia, nah, daripada melakukan zina. Nampak? Dan perempuan yang dengar perintah suami, perempuan tersebut Tuhan akan buaya pilih nak masuk pintu syurga mana-mana pun tak ada apa. Ni Pak Ana ayat kata hati dia ada hubungi dengan Allah, ada hubungi dengan sunnah Nabi dan ada hubungi dengan Islam. Pak Ana klik kepada Ustaz Sahad. Nah, kata bagaimana kita nak hati kita, hidup kita dapat hubung, rapat dengan Allah Ta'ala. คำถามประมาณว่าเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นะฮะอยากจะให้อุสตาซอฮะนี่คลี่ปุ่มนี้ให้เราเห็นว่าเราต้องทำอย่างนี้ครับเชิญครับ Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah kita dapat jawapan daripada pusingan pertama tadi dan beberapa perkara yang telah dikupaskan ataupun telah diterangkan oleh saudara Ustaz kita Ramadan. Dan beberapa kulasan ataupun sifat orang beriman yang dalam ibadat dia tu bun puntan ความบริสุทธิ์ใจ ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita nak mendekati Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman ni sudah tentu sebagai salah satu sifat dan muasafat bagi orang beriman ni sentiasa kena mendampingi diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dalam semaya kita, apabila kita tu betul-betul jadi orang beriman ni, tak boleh lupa kita dengan Allah SWT sebagai orang ulul albab ataupun orang yang apa panggil orang berakal ataupun penyacun, orang panggil penyacun ni orang yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Jadi orang beriman ni sebagai orang yang penyacun lah, orang beriman orang penyacun, orang bukan orang tamadan. Orang beriman ni orang yang ada kaitan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliq, sebagai pencipta diri dia. Mana kata kalau dia tu jadi orang beriman sungguh, beriman hakikat sungguh, orang beriman ni dia tak lupa Allah Taala. Tak seperti dengan orang bukan orang beriman. Orang bukan beriman ni ya kalau ingat, kalau lupa, kalau dia lupa terus. Nah, atau orang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pun orang beriman ni kadang-kadang dia tak lupa Allah Taala. Lebih-lebih lagi masa dia senang. Masa dia senang dia tak lupa Allah Taala dan dia Allah Taala akan tolong dia masa dia susah seperti mana Nabi Yunus alaihissalam. Sebab dia tak lupa Allah Ta'ala masa senang tu, bahawa dia duduk dalam keadaan susah, dalam keadaan kecemas, maka Allah Ta'ala selamat dia daripada ujian Allah SWT. Nabi Ibrahim AS pun serupa, Nabi Musa AS dan Nabi-Nabi lain, lebih lagi Nabi Muhammad SAW, masa senang Nabi duduk dengan Allah Ta'ala, masa susah Allah Ta'ala bersama dengan Nabi SAW. Kita klik kepada diri kita, kita nak hidup lagu mana, dekat kita dengan Allah SWT. Kalau kita tengok dalam semaya kita khususnya, dalam bacaan kita, sama ada Fatihah kita ataupun doa-doa dalam semaya kita tu, perasaan kita setara mana. Dan ibu-ibu, bapa-bapa, sidang penuntun tu, kita semaya tu rasa lagu mana. Nah, kita semaya ketika kita takbir tu, Allahu Akbar tu, tak ada hal lain lebih besar pada semaya. Tak ada lain lebih besar pada Allahu Akbar. Nah, kalau hak lain duk mari lagi tu, mana kata orang panggil kuam plecit kita dengan Allah tu
masih lagi kita kena pergi pakpung, pergi duduk patungan, duduk songsa benar untuk nak timbul khusyuk dalam semaya. Sebab tu kita nak buat lagu mana bahasa kita tu dekat dengan Allah SWT, dan bahasa kata Allah Ta'ala tu bersama dengan kita setiap kala, setiap kerja Allah Ta'ala duduk bersama dengan kita. Tak kira kita duduk sore, tak kira kita duduk ramai, tak kira masa kita duduk belah cerah, gelap, Allah Ta'ala, bahasa kata Allah Ta'ala bersama dengan kita. Orang panggil siapa martabat ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Martabat ihsan ni mana kata kita buat ibadat, setiap gerak kita, ibadat kita, kerja dunia kita, bahasa kata Tuhan duk tengok. Bahasa kata kita nampak Allah Ta'ala duk tengok kita, walau kita tak nampak Allah Ta'ala. Bukan semaya saja, bukan tu semaya saja dak kita khusyuk, bahasa kata Tuhan duk tengok kita bekerja dunia, ngajar ke, kerja kebun ke, kerja gapo, jadi tak kharik. Sebenarnya setiap kerja kita, bukan semaya, bukan puasa, bukan haji saja. Haji kita boleh jaga, patut lari haji waktu hari, tapi selepas ada haji kita jaga tak boleh. Tu nak kata meta email kita tu masih lagi kita kena hidup patut banyak lagi. Banyak lagi. Di antara amalan untuk nak mendekati kita dengan Allah Ta'ala iaitu berdoa. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang mukmin. Kita orang Islam ni, khususnya orang tempat kita ni, kurang masalah doa. Kita nak ajar lagu mana doa ni ada senjata sungguh-sungguh. Kalau ni cuang COVID nak ayat kita tu bik luar ingat azkar nabawi. Ingat azkar nabawi, doa Allah apa doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Besar doa ni. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tak kira nyakit ke apa. Baca doa ni 3 kali pagi, 3 kali petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca doa ni. Patut jaga patut lari, jaga tunjuk jalan balik Bahma duk tunjuk jalan kita, suruh jaga pakai mask, pakai apa, jangan masuk dekat orang ramai apa, jaga. Kita jaga di samping tu kita berdoa dengan Allah SWT. Sebab tu cara kita nak mendekati sebagai orang beriman dengan Allah Taala ni doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib. Allah Taala dekat dengan kita, tak ada duk jauh dah. Wa iza sa'alaka ibadi, kalau dia tanya Muhammad teteh aku ni, sa'alaka ibadi anni fa inni, sesungguhnya aku dengan hamba aku ni qarib, tak ada jauh dah, dekat apa tu tujuan? Ujibu da'watad da'in idza da'an. Tujuan Allah Ta'ala dekat tu duk tunggu nak terima doa bagi hamba aku, duk doa kepada aku. Doa masa semaya. Sebab tu sahabat ya semaya dia sujud, lama mana dia sujud, Allah Ta'ala ampun dosa, Allah Ta'ala terima amalan dia, Allah Ta'ala, semua tu masuk dalam orang beriman sahaja berasa benda tu. Kalau tidak beriman tak berasa benda tu. Ya tak nampak akhirat seperti tadi lah. Seperti kita kecek pada awal tadi, allazina amanu wa amilus, orang beriman tu orang yang beriman dengan malaikat, beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan waib, apa semua tu. Ya mari situ. Sebab tu Nabi ya terbiah sahabat ni, terbiah beriman dengan akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau orang beriman dengan Tuhan, ya kecek benda molek. Apa tak? Mana kata orang beriman dengan Tuhan, beriman akhirat cukup. Adapun beriman dengan Rasul, beriman dengan koda-koda tu yang masuk dalam dua rukun tu. Dalam melikumi dua rukun tu. Sebab tu kalau kita nak betul-betul untuk nak bawa hidup kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan lupa doa. Sama ada doa azkar pagi petang. Lah ni azkar ada belakang. Ada di kedai, ada banyak lajak tu duduk lemari pun ada azkar tu, kita tak ada baca. Ya azkar ni berupa buku tu kita ambil baca tengok. Kadang-kadang kita galik azkar tu siapa tak ada nak baca. Pagi lepas subuh Allah Ta'ala sengaja tak ada semaya lepas subuh tu, di antara Allah Ta'ala nak kita duduk dengan Allah Ta'ala masa tu. Masa Nabi duduk masa Nabi ajal kita duduk dengan Allah Ta'ala masa tu. Masa lepas subuh tu. Siapa Nabi kamang cai pula, siapa dia duduk lepas mai subuh 2 rakaat, sudah mai subuh 2 rakaat, duduk zikir pada Allah Taala, ingat pada Allah Taala, duduk baca azkar, baca doa sampai naik matahari, lepas semaya pula 2 rakaat, seperti dia haji dan umrah tamatan. Kita duduk mana dalam benda tu? Sebenarnya kita orang beriman, kita kena ambil peluang benda-benda seperti ni supaya kita tak luput dalam kita nak ikat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya
Kita kena banyak berdoa dengan Allah SWT. Tak kira doa betul, doa mustajab, doa Nabi-Nabi doa dulu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa kali kita berdoa doa ni? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Banyak doa-doa Nabi Ayub, doa Nabi Adam alaihissalam, doa Nabi Musa, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Syuaib, doa Nabi lain-lain yang kita perlu tengok. Hidup sahabat hidup Nabi-Nabi dulu yang telah jaya apa loya, jatuh dalam dosa, jatuh dalam uji Allah Ta'ala, dia berdoa seperti Nabi Yunus alaihissalam, dia berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai Allah Ta'ala selamat dia. Tu nak yang kata kita jangan laklai dari segi kita tu nak dekat dengan Allah Ta'ala, kita fokus di tujuh doa tu. Setiap area buat Nabi kita tengok doa belaka. Siapa tidur, bangun tidur, semua sunat masnunah apa Nabi tu, masuk jamil tu baik jamil, masuk sujud tu baik sujud, semua tu panggil Nabi likung dengan doa belaka. Kita berapa persen duduk dengan doa? Doa ni pagar syirik kita, pagar hidup kita duduk dengan doa. Dan insya-Allah kalau kita pakat jaga sunnah Nabi, berbentuk doa ni dalam setiap amalan tu, masya-Allah, kita tengok cik winja Nabi tu doa semata. Lebih bagi selawat. Dan selawat Nabi, selawat kita kepada Nabi SAW. Tengok Nabi ajar selawat kita selawat. Dan supaya tak suruh kita tu lupa Allah SWT. Dan sampai Allah Ta'ala suruh, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi allazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala suruh kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bagi kita yang masih lagi duk lalai, duk tak kharik dengan doa, ya buat tak kharik pak kita ni, ya ada sebab dah di antara kita. Kadang-kadang semaya tu sengaja kita tak orang panggil tak berdoa durah tu. Tak ada berdoa durah, tak ada apa. Kita sengaja kadang-kadang tu nak royak pada orang pengikut sebagai makmum tu, kita berdoa kata. Betul kita duk ajar pasal duk berdoa amin semua tu, jadi tak berasa kata lepas semaya kena berdoa sendiri kata. Tapi kita nak ajar makmum kita. Kalau orang sah, orang fik, hai makmum kalau hatta Imam Syafi'i sendiri pun orang panggil doa dia untuk nak makmum dia amin tu, di antara salah satu syaratnya kena berderah doa dia. Tu untuk nak ajar makmum dia ya. Tapi kalau makmum dia pandai dah gapo dah, lepas dia doa sendiri. Tu jelas dalam kitab-kitab Imam Syafi'i sendiri pada sebut. Dan sebab tu kita tak perlu balah benda-benda lagu tu. Kita nak kata hari ni kita berdoa apa persen. Hidup kita setiap area pakai baju, pakai sipar, pakai apa, kita mula doa ke dak. Dan nak tubik luar rumah lepas pada kita tu jakuh kaki tubik masjid lagi subuh tu. Allah maj'alni fi qalbi nura wa aini nura wa sam'i nura, apa semua tu Allah Ta'ala, hak Nabi ajar kita pagar tubuh tu, tubik luar rumah tu. Allah Ta'ala beri cahaya kepada mata kita, telinga kita, hati kita, gapo semua subah anggota kita. Kita baca ke dak? Tengah-tengah jalan pergi masjid tu, setiap langkah kita pergi masjid kita baca gapo kata? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, boleh buat 100 kali. Sebab kita pergi masjid semaya ni jalan kaki. Tengah-tengah jalan kaki tu selawat boleh 100 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, boleh 100 kali. Kita pergi masuk masjid pula. Allah maftah li abwaab rahmatik. Allah minta doa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buka. Allah maftah li, bukalah padaku ni abwaab rahmatik, pintu rahmat. Masuk pintu masjid baca doa, jaga haji kan buka pintu rahmat, minta dia buka pintu rahmat. Benak tubik pula, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Hijau pula. Hijau minta lebih daripada Allah Ta'ala pula. Sani minta rahmat tu betul hewi rahmat, boleh semaya sunat, boleh semaya wajib, maya fardu, boleh doa, boleh zikir, baca Quran, wa alaqah Quran. Bawa nak tubik sujud minta kelebihan Allah Ta'ala pula. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Boleh hijau, boleh harta kita halalan tayyibah pula. Jadi kata, dia dah pusing kata. Tapi kalau kita tak berdoa, ya kip rinjang, ya tak makan siku. Sebab tu akal kita, kip rinjang kita, hijau kita kena makan siku baru ya dekat, wasa dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada wasa jauh dah. Sebab tu saya pesan pada diri saya sendiri dan pada kita semua duk tunggu, duk tengok ruangnya jalan Islam ni, mana kata kita jangan laklai. Jangan laklai kita. Dan masa kita senang, kita berdoa dengan Tuhan, kita kemah dengan Tuhan, yakin dengan Tuhan. Lebih lagi masa kita dalam keadaan kecemasan, kesusahan, kita berdoa bukan untuk diri kita saja, bahkan kita berdoa pada orang lain lagi. Moga-moga Allah Ta'ala beri berkat dan beri rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di antara benda yang nak sapa kepada kita semua sebagai pusingan yang kedua, insya-Allah Ta'ala. Alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillah, kaum muslimin muslimat, penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian.
Malam ni kita kena ketuk-kutik semua ni. Kita kena ambil dan kita kena cek diri kita. Tak lelak dah. Wela kita memang lewat. Masa kita tak banyak dah. Kita tengok ada hari ni tu. Ciri-ciri tanda-tanda kiamat banyak dah. Kalau kita duk balik lagi dengan benda je kita duk buat tu melupakan Allah, maka kita termasuk orang rugi. Jadi Ustaz Sahal ayat kata cara kita nak mendekati Allah, nak termasuk kita jadi hamba Allah yang mendekati Allah, satu, jangan lupakan Allah. Kita duk di mana sekalipun, duk sorang, duk ramai, nah dalam pekerjaan, duk ibadat, kita sentiasa mengingati Allah. Ini penting nah. Kata Allah doa kita, innallaha ma'ana. Yang kedua, Ustaz ayat kata orang yang mendekati Allah iaitu mereka yang sembahyang khusyuk. Kita boleh cek dah ni. Lebih lagi mendekati kita dengan Allah ketika kita sujud tu. Nah, kita suruh tawaduk renahnya, ya Allah, aku nak minta goni ya Allah. Kita mari kedok perasaan khusyuk kita tu. Tu. Hak ni kita ukur masing-masing. Nah, Pak Omar cek kali pula nak bertekan kita cek masing-masing. Asal cek orang lain. Nampak? Yang ketiga, doa saat ni. Masya Allah. Kita doa banyak mana. Nah, sebab tiap-tiap amalan yang mula dengan doa je bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tunjuk ajar, itu adalah ibadat. Nampak? Ni doa kita tak ada ingat mana. Nah, dia mau baca doa ni, doa Covid ni. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Besarnya ingat ke tak? Tak. Baca ke tak? Tak. Rugi juga. Nah, rugi juga. Sebab tulis tak ai apa panggil. Nampak? Yang keempat, kita ada mengingati Allah ke tak? Ustaz Azhar Raya kata lepas subuh sengaja tak ada sunat lepas subuh, semayang sunat rawatib lepas subuh ni, buku nak kita mengingati Allah Ta'ala. Nampak? Ni kita cuba cek di kita. Yang akhir sekali, salawat Nabi pun salah satu amalan yang kita dapat mendekati Allah Ta'ala. Nah, oleh itu mari kita usaha diri kita semua, cuba kita buat amalan tersebut supaya kita dapat dekat dengan Allah Ta'ala. Baik, nah. Pak Anu klik pada Ustaz Ramadan. Jadi ni ayat kata, ada satu hadis Nabi kata, setiap amalan orang beriman, nah, adalah satu kebaikan. Nampak dah kebaikan. Dan Tuhan nikmat kepada orang beriman, dia syukur kepada Allah. Dan Tuhan satu musibah, satu bala, dia sabar. Nah, dan dia selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Ingat ke Tuhan. Tapi kita setengah masyarakat itu ni, bawa ada susah, bawa Tuhan nikmat, kita ralih, duduk seni. Tapi bawa Tuhan musibah, kita gak ada syari pria. Tok Nebah, Tok Kemeneh, Nayuk Obata, Pukong, Sarawak, Wana. Akhir baru kita klik ke Tuhan. Masya Allah. Apa tak kita tak rayu ke Tuhan dulu? Baik, hari ni kita nak Ustaz Ramadan kata, jadi keadaan macam ni, kita orang beriman, nak buat lagu mana? We dapat orang panggil sifat syukur apabila Tuhan nikmat. Dan kita dapat sabar apabila Tuhan musibah. Kita nak buat lagu mana? Sekiranya benda tu berlaku dengan kita. InsyaAllah. Fadal. Masyukurah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Kita dapat dengar po'o kita dan ustaz kita. Jadi po'o banyak hak ni. Alhamdulillah. Orang manusia ni dia nak jumpa dua perkara. Dua. Jumpa benda baik dan jumpa benda yang tak baik hidup atas dunia ni. Tapi bagi orang mukmin apabila jumpa dengan benda yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala benda baik kepada dia, gapo semua kepada dia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ajabal li amril mukmin. Semua benda mukmin tu baik belaka. Duk depan dia tu benda-benda yang baik belaka. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala benda yang pasuk kepada dia tu, benda yang dia seronok, dia gapo semua tu, boleh gapo dia seronok, boleh benda-benda yang Allah Taala dia tu. Orang mukmin dia syukur kepada Allah. Dia syakara. Apabila dia syakara, fakana khairan lah. Benda tu
baik bagi dia. Allahu akbar. Hari ni Tuhan we gapo pada kita seni, we mutu, we kereta, we tandang, we gapo semua, we kerja, we gapo semua. Dan mama-mama dia, dan Tuhan we gapo semua kita tu. Dan we berah, we gapo, we menyok gapo semua tu. Kita syukur pada Allah. Jangan jadi orang yang tak syukur kepada Allah. Orang beriman, orang mukmin apabila dia dapat benda yang baik, dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila wa in asabathu darra, apabila Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan benda-benda yang tak baik, uji anak dia, uji diri dia, uji suami dia, uji isteri dia, uji tempat kerja dia, uji mana-mana tempat, sabara. Dia sabar. Fakana khairal lah. Dia sabar itulah lebih baik dah. Dia sabar itulah lebih baik dah. Dia sabar, kena sabar hidup atas dunia ni. Kau banyak email, kau banyak ujian. Kau banyak email, Allah Subhanahu wa taala kau banyak uji kita. Bukan kata kita orang beriman tak kena uji, dak. Itu hasil lah. Tuhan uji orang beriman supaya nak akakkan darajat dia dan nak tambahkan pahala dia. Dan nak ampunkan dosa-dosa dia. Perkara ni Allah Taala ada uji manusia semua. Uji kita orang tengah-tengah, pahala tak ada mana, maya sunat tak ada mana, gapo tak ada mana. Tuhan uji kita tengah teruk-teruk supaya Tuhan ada pahala yang sangat banyak kepada kita. Kita orang maya dah, orang qiyamulai, orang baca Quran, orang gapo zikir, gapo semua, kena uji dia lagi. Tuhan nak akakkan darajat kita. Tuhan nak akakkan darajat kita. Ambil jangan rasa duka cita apa. Semua benda hak atas dunia ni kena uji semua. Uji siapa pada hari kita mati tu. Habis uji habis. Habis. Hari uji Allah Taala habis. Azab dan nikmat pula dalam kubur, naudzubillah. Kalau azab, kalau nikmat alhamdulillah. Nak ya tu suk hidup kita uji siapa suk. Jangan duk duka cita gapo. Apabila jumpa dengan benda-benda baik, kita syukur, alhamdulillah bi ni'matihi tatimus salihat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. We boleh makan benda baik, we boleh minum air yang molek-molek, we boleh gapo semua. Benda halal pun kita nak syukur. Bukan kata nanti nak boleh duit juta ataupun duit puluh juta baru nak syukur. Dah. Boleh makan nasi mulut, boleh makan beras teh, boleh makan air teh, boleh makan ikan sekor, ikan belah, ikan kerak, apa semua tu. Alhamdulillah. 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 Ambil kena hidup semua. Alhamdulillah. Jangan nanti kata kalau nanti nak syukur, kena boleh kerja dulu, boleh gaji mahal-mahal dulu baru nak syukur. Dah. Betul boleh berah, boleh air apa semua sikit-sikit banyak, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dah. Supaya Allah Taala nak tambahkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Betul. Kena hidup semua syukur pada Allah. Kita orang beriman hidup atas dunia ni kena syukur pada Allah banyak. Syukur Allah Taala wi nikmat Islam, wi nikmat iman. Dan syukur Allah Ta'ala wi rezeki, wi gapo, wi tempat duduk, wi ubat, wi gapo kepada kita semua. Dan apabila ditipukan ujian, ditipukan musibah ataupun ujian sakit demam gapo, jangan duk wai-wai, jangan duk murih Tuhan, jangan uji dengan aibah, uji dengan gapo banjir, uji dengan benda-benda banyak perkara dalam hidup kita ni, dalam rumah tangga, dalam gapo semua ni, we boleh sabar. InsyaAllah kalau kita sabar, nak ada benda yang lebih baik lagi di hadapan kita tu. Kalau kita buat mongoh, buat gapo semua, kita tak akan jumpa benda yang lebih baik daripada tu. Yang Allah Subhanahu wa taala duk nanti-nanti nak beri kepada kita. Inilah hidup orang mukmin, inilah hidup orang beriman. Mama-mama dia, betul orang mukmin dan mukminah ni, dia kena tolong pok dia, sama dia wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd
Dah pok dia tolong sama dia ni orang hak ni Allah Subhanahu ayat ni Allah Subhanahu wa taala ayat orang mukmin yata dan orang mukmin tina dah ba'duhum awliya uba. Kerja dia gapo kerja kita ni. Bukan kerja kita kata mari duk cokoh, mari duk baca Quran saja, mari duk semaya saja, bukan lagi orang beriman balas tu dah. Orang beriman ya'muru nabil ma'ruf. Kena ada juga ya'muru nabil ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Bukan kata nampak orang buat jahat kita tak lari dah, tak siapa lagi. Kena hidup. Emo anak kita buat jahat, emo anak murid kita, emo pia buat jahat jumpa dengan kita gapo semua tu, kita kena wa yanhauna 'anil munkar. Betul wa ya'muruna bil ma'ruf. Kita kena suruh dia buat baik. Ni orang beriman, kerja orang beriman ni, kerja orang beriman auliya ba'din ya'muruna bil ma'ruf. Suruh anak maya, suruh suami maya, suruh isteri maya, suruh gapo, suruh baca Quran, suruh dia zikir, suruh gapo semua ni masuk dalam ya'muruna bil ma'ruf. Kita hak ada suami, kita hak ada isteri, suruh suami isteri kita hak yang di peringkat untuk menil untuk nebak, suruh ya nasihat pada rakyat kita, untuk email kita jadi kru jadi ajan ke apa tu nasihat pasal tu ya'muruna bil ma'ruf. Kena hidup orang mukmin dah, orang mukmin kena mukmin dan mukminah, kena hidup dua ni dah. Bukan kata sekadar orang mukmin saja dak lah, orang atas saja dak, orang tina pun kena hidup ni sifat ni dah. Orang tua, orang muda, mama pun kena royak pada cucu semua, royak cucu, royak anak, royak semua buat dia tu. Kalau dia tak semaya dia balik semaya dia duk main gapo benda-benda yang tak baik, tak gapo tu, kita kena jadi wayan hauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah, kita kata dah wa yu'tunaz zakat wa yuti'una Allah, dan dia kena taat kepada Allah wa rasulah, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka ni lah nak dapat khwamit nak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizul hakim. Inilah sifat orang yang mukmin, yang sentiasa hak kita kena pakar, kena hidup kena kita jumpa ni benda ni. Kita jadi orang jumpa cucu kita, jumpa anak kita, jumpa pia. Dan hak kita saking hak biasa kita jumpa dalam masyarakat orang beriman dia buat balas tu. Apabila hak kita pula hak kita apabila wallazina iza fa'alu, apabila kita buat benda gapo fahishatan aw zalamu anfusahum, apabila kita buat benda fahsyak ataupun zalim kepada diri kita sendiri, buat benda fahsyak, benda gapo, benda-benda yang jahat, benda gapo semua tu dah ya. Orang mukmin ni tengok orang mukmin cara hidup orang mukmin apabila wallazina iza fa'alu apabila dia buat benda fahsyak fahishatan au zalamu, ataupun dia zalim kepada diri dia sendiri, zalim kepada diri dia sendiri, au zalamu anfusahum zakarullah. Orang beriman dia tak tinggal, dia tak tahu. Apabila dia buat jahat salah dengan Tuhan, zakarullah, ingat Tuhan lalu dah. Ni orang beriman dah. Hari ni kita nak jadi balas ning เมื่อ เราได้ทำสิ่งที่ฟาชัดสิ่งชั่วสิ่งลามกสิ่งอะไรต่างๆแต่เอาซอลามูหรืออธรรมต่อตัวของเราเองก็ซักรุลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์ทันทีเลยนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยกับอะไรฟัสตัฆฟารูลิซูนูบิฮิมด้วยกับการอิสติฆฟารขออภัยโทษในความผิดของเราdengan kita tu istighfar dah ingat molek hari ni silap kecek salah sikit ngupak ke orang sikit gapo sikit salah gapo semua sikit iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah ingat Tuhan saat ni salah astagfirullah dah silap kecek pergi ngupak kecek tuduh orang tu kecek fitnah orang ni gapo semua semua gapo tu zakarullah ingat Tuhan lalu dah insyaallah buat kita ni orang mukmin duk jalan atas dunia ni dia jalan pasal tu Tuhan royak fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada siapa pun yang boleh ampun dosa kita malaikat Allah Subhanahu wa taala.
wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau kita boleh hidup sifat-sifat ni, dia ada banyak lagi atas tu, wasari'u ila maghfirah dah tu, supaya baik ustaz kita royak sana orang we maaf pada orang sifat dia sifat yang orang tak gaduh marah, orang yang sedekah, orang yang gapo. Tapi hari ni kita nak bagi tu sikit jelas sikit, apabila kita buat salah gini istighfar lalu orang ni tak dapat apa, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim, dia nak dapat jazak balasan dia gapo, maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihan anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Allah, masya-Allah ni dah. Mudah-mudah sifat dah. Insya-Allah kita beriman malam ni, apabila buat salah zakarullah fastaghfaru li zunubihim, terutama pada waktu belum daripada waktu sahur, wa bil asharihum yastaghfirun, pada waktu tu ahli syurga orang mukmin dia tu bangun mari istighfar kepada Allah. Setelah kita buat bangun istighfar masa tu, bangun pada pagi cerah kita hidup, wasa nak mai sunat subuh, wasa nak mai subuh Jumaat, wasa nak baca azkar lepas subuh, wasa nak gapo semua, dengan sebab tambah iman dah. Iman kita turun dengan sebab kita banyak maksiat. Iman kita naik dengan sebab banyak kita taat, banyak kita zakarah, banyak kita mengaji, banyak kita tadabbur Quran, wa iman kita naik. Iman kita turun dengan sebab maksiat. Banyaknya maksiat dah gini, maksiat mata, maksiat linga, maksiat semualah, bukan kata maksiat besar-besar saja dak lah. Baik daripada hujung rambut sampai hujung kaki, kita telah tengoklah dah gini makan kita gapo semua tu. Maksiat gapo hari ni, waktu kita malah, waktu kita tak gerak hari ni, waktu kita lemah iman kita. Lalu tu banyakkan istighfar, dan insya-Allah kita nak jadi orang yang ragah mula, yuk rada iman kita semula, jadi orang mukmin yang sempurna dan dapat darajat al-muttaqin dan dapatnya ganjaran yang paling besar syurga di hari akhirat nanti. Bagi saya sekadar ni. Alhamdulillah, subhanallah, penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Tak Ramadan wi sikit dah peringatan kepada fok kita dan kepada penonton semua. Nak ayat kata iman naik sebab taat kita kepada Allah Ta'ala, dan iman turun sebab kita buat maksiat yang Tuhan larang. Maka penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita kena usahalah kita taat banyak, nescaya iman kita akan bertambah. Sikit ada lagi Pak minta 4 minit kepada Ustaz Soha tu. Nak tengok atau ikhlas ruah tanda orang beriman atas diri kita tu, atas diri orang beriman tu gapo tanda yang boleh kita cek kata dia adalah orang beriman sungguh. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok ikhlas sikit ya, sebagai akhir dah, untuk jadi bekalan bagi kita, dan kita cek tengok kita ada masuk tak. Ada 15 kali kalau boleh sebut semua, alhamdulillah. Kalau tak boleh sebut semua pun kita ambil setengah. Satunya ibadat tu kena ikhlas. Ibadat kena ikhlas. Ikhlas lagu mana kita ngaji semula dah. Yang kedua, kena itibak sebanyak mungkin sunnah Nabi setiap aspek hidup. Dan itibak sunnah Nabi sama ada segi ibadat dan segi lain-lain lagi, kedua semua tu. Yang ketiga, kita kena ada akhlak mulia. Kami merayati dingam. Akhlak mulia. Yang keempat, kita kena ada suka pawak rangkai ti kengreng. Kita kena ada juga tu orang beriman nak gagah lah, tak agak tak boleh tak. Dan ikhlas juga tu. Tu nak jaga kesihatan kita. Lepas tu you kiangkan Quran. Sama talat wela, you kiangkan Quran. Tak aja Quran wasal kat atas lah dah. Tu orang beriman, orang mukmin tu. Sehari tak aja Quran ni wasal berat teruk lah. Tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Tu orang beriman tu yang kena duduk lagu tu. Dan kita sampai bukan tu fai seksa lek, fai รียนรู้ mengaji tambah semua orang beriman ni. Dan walau tak ada stafekat, tak ada PhD, tak ada apa, tapi duk ngaji semua, รียนรู้ ciwit semua. Dah. Tu nak kata orang beriman kalau malah turut ngaji jalan Islam tak boleh turut tu dah tak bukan dia dah. Kita mengaji semua, ngaji tak ada tak putus dah, ngaji semua. Dan kitaต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัย. Orang Islam nak adaระเบียบวินัย. Orang Jawa Kawi ni salah satuระเบียบวินัยjuga.
Dan kita nak pergi mau sakit, nak pergi mana, dia mau jaga suruh baris. Apa kita orang beriman kena duduk situ. Bukan kata pakai piyah, ada janguk, pakai buk, tak ada apa, tak boleh. Kita kena ada biar benar-benar tu, Islam aja itu. Dan kita tu pengkunti saat. Orang Islam kena ada orang bersih. Covid di antara untuk nak ajar kita duduk dalam kebersihan. Nah, insya-Allah taala. Dan kan cecai kita tu propi yang lep rakyat. Orang Islam kena rakyat. Orang beriman ni kalak dia di antara satu dengan rakyat, bukan kupik. Nah, rakyat tu ia lain pada kupik. Nah, kita ngaji mula. Yang 10 hangklai cak sing ti rai syarat. Nah, lek mai mi prayun orang beriman. Dan yang ke-11 prom tu cak taktuan, rapkan taktuan. Orang Islam orang beriman ni kena prom untuk nak taktuan orang. Lepas tu dia sendiri pun kalau orang taktuan pun dia tak prom. Kalau nak taktuan orang saja, orang nak taktuan dia tak boleh. Bukan ikalak dia. Walau jadi orang beriman tapi beriman dia bukan sengoti dia, bukan hak original dah, hak dasar itu. Hak sebenarnya walau dia jadi orang suka taktuan orang, lepas tu orang nak taktuan dia tembok dia boleh. Nah, lepas tu Tommy Warab picak, kalau kerja gapo nak picak sungguh. Dia ambil sejarah-sejarah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dan sahabat-sahabat lain, tengok dari segi rak picak dia lagu mana dengan kerja. Dan yang ke-13 Tommy kuam samaki. Dan kita kena ada samaki dalam masyarakat, jangan duduk kerja seorang ibadat ni tak apa dah semaya 5 waktu sunat ke apa baca Quran tapi dengan masyarakat tak masuk. Dah tak boleh juga orang beriman lah tu. Ada apa kerjakan dalam sangkup kita orang dulu dalam untuk nak bantu. Dan yang ke-14 itu damrung yu naik ungkon. Kita kena kerja berjemaah. Duduk dalam kampung, duduk dalam masyarakat kena duduk dalam ungkon, jangan duduk seorang. Nah, syaitan ma'al wahid wa thnain ab'ad. Syaitan duduk sama dengan orang seorang, kalau dua je syaitan khajar, tiga khajar. Kau amal kau molek, kita duduk dalam masyarakat. Yang akhir sekali saya nak sebut sini sebagai ikalak orang beriman iaitu pei metta dan rahmatan lil alamin. Kita nak mana kita duduk mana we ada rahmat. Dan Allah Ta'ala bagi rahmat pada kita, lepas tu rahmat Allah Ta'ala bagi kita boleh beri pada orang lain. Orang lain boleh tupai kita. Seperti payung. Dan ni orang nak lari kita. Geti sila nampak ngaji tinggi tapi orang nak lari. Bukan dia. Dan lapak kita tak boleh hidup berfaedah ke apa dalam masyarakat. Maka kita kena cek tengok. Kena dok kita dia beriman tu. Kalak kita ke situ kena dok. Bakal jubah molek, bakal janggut molek. Tapi orang asyik dekat kita tak boleh. Lari, bakal lari. Nah, sebab tu kita cuba cek tengok kata kita setara mana dengan akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita nak melaksanakan ataupun mencontohkan hidup kita wislawang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara akhlak orang Islam beriman. Alhamdulillah, penutup yang dirahmati Allah Taala sekalian, malam ni kita boleh ilmu banyak untuk kita beramal supaya kita nak jadi orang beriman yang di Tuhan redha. Tuhan akan beri kita dalam golongan orang takwa kepada Allah selamat dunia dan akhirat. Baik malam ni kami bertiga dalam rancangan Jalan Islam minta undur diri, insya-Allah kita ketemu di waktu dan hari yang sama minggu depan. Malam ni wallahu alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.